Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amma ba'. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita merafakkan setinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya pada hari ini, pada pagi hari Khamis ini, alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama berada di dalam majlis ilmu. Dalam majlis ilmu dalam rangka kita membincangkan tentang ayat-ayat Al-Quran. Di samping kita saling ingat memperingati tentang tuntutan dan peringatan-peringatan daripada Al-Quran. Yang mana dalam hadis Nabi SAW ada menyebutkan tentang mereka yang duduk di dalam majlis Al-Quran ataupun majlis ilmu ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan turunkan kepada mereka sakinah dan juga rahmah. Di samping Allah Subhanahu Wa Taala akan menyebutkan nama-nama orang yang berada di dalam majlis ilmu ni di hadapan para malaikatnya, penduduk langit. Jadi kadang-kadang bila dalam kehidupan seharian kita, dalam minggu-minggu kita yang berlalu ini, sebelum kita bermula ni, mungkin kita sedang menunggu rakan-rakan yang lain untuk sama-sama bersama dengan kita pada pagi ini. Ini dalam kehidupan kita dalam minggu-minggu yang berlalu. Ini kita mungkin disibukkan dengan pelbagai urusan kehidupan kita, yang mana kehidupan dunia ni di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebabkan kita rasa lelah, kita rasa penat. Jadi kita memerlukan kepada ketenangan, dan insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan antaranya, Nabi SAW sebut, ketenangan, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala itu diturunkan di dalam majlis ilmu antaranya. Jadi mudah-mudahan dengan keberadaan tuan-tuan dan puan yang setia berminggu-minggu, bahkan mungkin bukan pada kuliah saya sahaja, mungkin dalam kuliah Ustaz Yusof dan ustaz-ustaz yang lain yang ada dalam Akademi Tadabbur Malaysia ini, mudah-mudahan menjadi bekalan harian untuk kita bersama ni, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pertamanya saya ucapkan selamat Hari Malaysia lah kepada tuan-tuan dan puan. Jadi yang ada pada hari ini jadi masya-Allah lah, walaupun mungkin dalam keadaan cuti, anak-anak pun cuti sekolah, jadi kita memilih untuk berada di dalam majlis ilmu. Ini satu juhud, satu orang kata apa, kesungguhan yang ada pada diri tuan-tuan dan puan, sama ada yang bersama kita dalam live Zoom ini ataupun yang berada di dalam kita punya FB live kita. Baik, saya mohon di permulaan ini sudi kongsikan kepada rakan-rakan, mungkin di Facebook mungkin ada yang cuti, mungkin tak pergi ke mana, masih lagi orang kata apa, walaupun di Selangor ni dah pindah ke fasa yang kedua kan, mungkin ada yang cuti duduk di rumah tak ada apa-apa, kita kongsikan kita punya kelas pada pagi ini, mudah-mudahan ramai lagi yang boleh join lah, insya-Allah. Baik, jadi pada hari ini kita akan sambung perbincangan kita Tadabbur Surah As-Sajdah, siri yang kelima, dan kita pada minggu yang lalu kita telah membincangkan ayat yang kedua. Ayat yang kedua daripada surah As-Sajdah.
Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Ini kita dah sebutkan satu persatu perkataan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan pada ayat yang kedua. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung pada ayat yang ketiga. Jika sempat mungkin kita akan sambung sedikit daripada ayat yang keempat. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzubillah, am yaquluna iftarah bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang kafir tidak mengakui tentang hakikat yang demikian. Bahkan mereka mengatakan dialah Muhammad yang mengada-adakan Al-Quran menurut rekaannya. Dakwaan mereka itu tidaklah benar. Bahkan Al-Quran ialah perkara yang benar dari Tuhanmu, wahai Muhammad, supaya engkau memberi peringatan dan amaran kepada kaummu yang telah lama tidak didatangi sebarang pemberi ingatan dan amaran sebelummu. Semoga mereka beroleh hidayah dan juga petunjuk. Baik. Jadi kalau sebelum ini, pada ayat yang kedua, ini kita nak lihat kepada keterikatan di antara satu ayat dengan ayat yang lain. Pada ayat yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menurunkan Al-Quran. Bahkan penurunan Al-Quran itu daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala membuktikan bahawa ia bukan rekaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada ayat yang ketiga Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan semula perkataan orang-orang yang ingkar terhadap risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah kata am yaqulu naftara. Jadi mereka tidak memperakui hakikat pada ayat yang kedua bahawa itu adalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dengan kemujizatan yang kita sebut pada permulaan surah ini dengan didatangkan huruf muqatta'ah, yang mana huruf muqatta'ah adalah huruf-huruf yang orang musyrikin, orang Arab menggunakan huruf-huruf ini dalam bentuk syair-syair mereka. Tapi dalam keadaan itu mereka tidak mampu untuk mendatangkan semisal Al-Quran. Ini menunjukkan bahawa ia datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Nabi SAW sendiri diketahui sifat Nabi SAW itu adalah ummi. Yang ini Nabi SAW tidak tahu membaca dan juga tidak tahu menulis. Jadi mustahil untuk Nabi SAW yang mereka Al-Quran. Dalam pada itu mereka tetap lagi masih menafikan bahawa Al-Quran itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mereka menyebutkan am yaqulu naftara. Ini Allah mendatangkan balik perkataan mereka yang mana menyatakan bahawa Al-Quran ini adalah satu perkara yang direka-reka oleh Nabi SAW. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi menyatakan bahawa bal huwal haqqu min rabbik, bahawa sesungguhnya Al-Quran itu adalah satu perkara yang hak, yang datang daripada Tuhanmu, dan Allah menyatakan apa peranan Al-Quran itu. Jadi ayat kedua Allah kata tentang Allah yang menurunkan Al-Quran. Jadi mereka ingkar, maka Allah datangkan sekali lagi untuk menyatakan, membenarkan bahawa Al-Quran ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan apakah sebab utama penurunan Al-Quran ini adalah bertujuan untuk memberikan peringatan kerana keingkaran yang mereka lakukan. Baik. Jadi apabila
Nabi SAW diutuskan kepada sesuatu kaum, kepada kaum, ataupun apabila seorang Nabi diutuskan kepada sesuatu kaum, ini bermakna kaum itu telah melakukan kerosakan dan mereka ini akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas kerosakan yang mereka lakukan. Tetapi dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula." Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengazab sesuatu kaum melainkan Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan rasul ataupun pemberi peringatan. Jadi bermakna walaupun mereka ini adalah orang yang melakukan kesyirikan, orang yang melakukan maksiat, yang berhak ke atas mereka azab, Allah tak terus azab. Allah datangkan dulu Rasul untuk memberikan peringatan. Allah datangkan Rasul bersamanya risalah, dan risalah itu jugalah bertujuan untuk disampaikan supaya menjadi peringatan kepada orang yang disampaikan. Jadi sebab itu ketika mana datangnya Nabi SAW dan diturunkan bersamanya Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala membenarkan bahawa ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ia menjadi peringatan untuk mereka beringat supaya mereka mendapat petunjuk dan juga supaya mereka tidak diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat Nabi SAW ketika mana dalam sirah, sebagai contoh, Nabi datang, sirah yang masyhur, Nabi naik ke atas bukit Safa. Nabi SAW sebutkan perkataan lebih kurang, Nabi kata, adakah kalian percaya, Nabi kumpulkan masyarakat Arab ketika itu, adakah kalian percaya jika aku mengatakan di belakang bukit ini ada tentera-tentera yang datang untuk memusnahkan kamu? Apa jawab orang musyrikin pada ketika, orang Quraisy pada ketika itu? Mereka menjawabkan, ma jarabna alayka kaziba. Kami ini tidak pernah tahu bahawa engkau, wahai Muhammad, pernah berdusta. Jadi oleh sebab itu Nabi SAW meneruskan, Nabi kata, aku memperingatkan tentang azab Allah Subhanahu Wa Taala yang hampir kepada kamu, disebabkan kesyirikan, disebabkan kerosakan yang telah kamu lakukan. Dan kita tahu selepas daripada itu, antara yang kuat menentangnya adalah Abu Lahab, dan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan tabbat yada Abi Lahab wa tab. Jadi nak sebutkan tujuan risalah itu didatangkan bersama dengan para anbiya kepada sesuatu kaum adalah untuk memberikan peringatan tentang akan adanya azab Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang tidak mahu mengambil peringatan tersebut. Itu antara tujuan utama penurunan Al-Quran, adalah untuk memberikan peringatan. Di samping itu, dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tujuan penurunan Al-Quran ini adalah memberikan berita gembira, kerana uslub dakwah yang ditunjukkan oleh Al-Quran itu dia sentiasa seimbang. Dia ada yang dinamakan sebagai targhib dan dia ada juga tarhib. Targhib ni maksudnya raghbah, yakni menganjurkan, yakni memotivasikan untuk melakukan sesuatu dengan mendatangkan berita-berita gembira. Dan berita-berita gembira ini kebiasaannya didatangkan kepada orang-orang beriman. Berita gembira. Kalau disebutkan berita fabashirhu bi'azabin alim sebagai contoh. Fabashir, basyara ni maksudnya satu, bashir ni maksud menunjukkan makna berita gembira, khabarkan berita gembira. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan berita gembira kepada orang munafik ataupun orang musyrikin, maka ini menunjukkan kepada sindiran. Fabashirhu bi'azabin alim. Yani bagi tahu kepadanya azab yang pedih. Ini menunjukkan kepada gembira, berita gembira yang menunjukkan kepada penyindiran, sindiran kepada. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala sebut
Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Ini menunjukkan bahawa berita gembira itu adalah kepada orang-orang beriman. Jadi kepada orang yang mengingkari risalah, mengingkari kerasulan Nabi SAW, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Al-Quran ini sebagai final peringatan kepada kamu. Jadi kalau kamu tidak mengambil peringatan daripada Al-Quran, kamu tidak akan beroleh petunjuk. Dan bila kamu tidak beroleh petunjuk, maka kamu kekal di dalam kesesatan. Bila kamu kekal di dalam kesesatan, maka layaklah bagimu azab Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu inzar daripada Al-Quran, peringatan daripada Al-Quran ini tidak hanya walaupun konteks ayat itu pada orang musyrikin Mekah, orang yang ingkar, tapi konteks peringatan daripada Al-Quran itu juga harus kita sebagai orang yang beriman mengambil peringatan tersebut untuk sama-sama kita beringat. Kerana tujuan peringatan itu adalah untuk menyebabkan kita beroleh petunjuk. Nanti kita akan sebutkan apa yang dimaksudkan dengan yahtadun dan apa peringkat-peringkat hidayah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Baik. Jadi kalau kita lihat kepada makna umum bagi ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam ayat ini, disebutkan tadi orang musyrikin yang menuduh Nabi SAW yang membuat Al-Quran, yang mereka-reka Al-Quran. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menyanggah dengan menegaskan Al-Quran adalah Al-Haq. Al-Quran itu dinyatakan dalam bentuk ataupun disebut dengan Al-Haq, bahawa ia adalah benar. Dengan tujuan penurunannya ialah untuk memberikan peringatan kepada mereka yang tidak didatangkan pemberi peringatan sebelum Nabi SAW, agar mereka mendapat petunjuk daripadanya. Baik. Jadi ini makna umum bagi ayat ataupun tafsiran umum bagi ayat yang ketiga daripada surah As-Sajdah. Baik, kita lihat satu persatu perkataan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam ayat ini. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama menyebutkan am yaqulun. Jadi kalau kita tengok perkataan am ini, kalau tengok dari sudut terjemahan tadi, yang ini kalau dalam bracket ni maknanya dia tambahan dari sudut dia panggil terjemahan tafsiriah. Yang ini tafsir lah, maksudnya dia nak menghubungkan ayat yang ketiga dengan ayat yang kedua, maka dia letakkan dalam bracket. Tapi kalau ada ayat itu maksudnya apa? Maksudnya am ini menunjukkan maknanya bahkan mereka mengatakan. Cuma kalau kita tengok pada ayat bal huwal haqqu, Allah Subhanahu Wa Taala terjemahannya juga bahkan Al-Quran ialah. Jadi am itu apa bezanya dengan bal? Yang mana kedua-duanya diterjemahkan dengan bahkan. Am ini dia memang membawa maksud bal, tapi dia lebih juga kepada satu bentuk pertanyaan. Pertanyaan istifham yang menunjukkan takjib, satu benda yang ajaib, ataupun kita rasa pelik. Takjib ini boleh kata juga selain daripada ajaib, rasa pelik. Am yaqulu naftara, soalan ini mereka mengatakan bahawa Al-Quran itu adalah rekaan. Ini soalan adalah pertanyaan yang menunjukkan kepada rasa pelik. Ya, ini dengan bukti-bukti Allah Subhanahu Wa Taala datangkan dalam surah-surah yang sebelumnya, kerana surah As-Sajdah pun bukanlah surah yang pertama. Jadi dalam surah-surah yang sebelumnya, dalam ayat-ayat Al-Quran yang sebelum diturunkan surah As-Sajdah ini dah banyak menceritakan tentang kebenaran Al-Quran, tentang risalah Nabi SAW. Tapi dalam keadaan itu am yaqulu naftara, soalah kita punya bahasa ataupun lenggok suara kita tu, nada kita tu seolah-olah macam mereka mengatakan bahawa ini adalah rekaan. Yang ini pertanyaan yang menunjukkan kepada kepelikan. Sebab apa? Sebab dah banyak bukti
dan bukti itu tidak diterima oleh mereka. Soalan sedemikian. Ini soalan dia ada bentuk pertanyaan yang disebutkan oleh Ibn Ashur, bentuk pertanyaan yang membawa ataupun yang menunjukkan kepelikan. Jadi soalan kenapa mereka tak mau mengakui, kan? Bahkan mereka mengatakan bahawa ini adalah rekaan, sedangkan Allah dah jelas bahawa Allah yang menurunkan. Bahkan sebelum daripada surah As-Sajadah lagi, kan? Banyak lagi surah-surah, ayat-ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan pembuktian bahawa Al-Quran ini datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkataan di situ digunakan ini menunjukkan kepada satu persoalan yang membawa maksud rasa pelik kepada orang yang ditanya itu. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan yaqulun. Yaqulun, yakni asal daripada perkataan qaul. Qaul ini maknanya berkata-kata lah, kan? Berkata-kata. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan dalam bentuk fi'lul mudhari'. Yang mungkin agak teknikal, tapi fi'lul mudhari' ni mudah faham. Yang ni kalau kita dari sudut grammarnya, bahasa Inggeris, dia adalah present tense. Bahkan fi'lul mudhari' ini dia tidak hanya menunjukkan present tense, tapi dia present continuous tense. Yang ni dia satu yang menunjukkan benda yang terjadi, yang sedang terjadi, dan dia sentiasa terjadi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut am yaqulun, yakni mereka yaqulun, yakni berkata-kata, yakni kata-kata mereka tentang bahawa Al-Quran itu direka-reka. Kenapa Allah datangkan dalam bentuk fi'lul mudhari'? Nak sebutkan bahawa kata-kata mereka itu bukan sekali. Dengan banyaknya hujah Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan di dalam Al-Quran tentang bahawa Al-Quran ini daripada Nabi SAW, Al-Quran ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada Nabi, bukan rekaan Nabi. Tapi dalam keadaan itu masih lagi mereka berterusan. Mereka berterusan mengatakan bahawa Al-Quran itu adalah rekaan. Nak menunjukkan kata-kata mereka itu bukan sekali mereka kata pada Nabi, tapi berterusan. Walaupun didatangkan hujah, masih lagi tetap. Inilah yang dimaksudkan makna kufur ataupun kafir. Orang yang mengingkari kebenaran. Jadi kafir di dalam Al-Quran ini tidak hanya menunjukkan kepada kumpulan, yakni orang Arab, Quraisy, musyrikin, ataupun orang-orang kafir yang tidak Islam. Tapi dalam Al-Quran, yang ini menatakan kufuran itu adalah orang yang mana didatangkan kepadanya kebenaran tetapi dia menolak kebenaran tersebut. Bahkan dia berulang kali untuk menafikan kebenaran tersebut. Jadi Allah kata am yaquluna iftara. Kata-kata mereka yang bukan sekali tetapi berterusan mengatakan, menafikan bahawa Al-Quran itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, am yaqulun. Kenapa Allah datangkan dalam bentuk present tense? Kerana seolah nak menghadirkan semula apa yang diperkatakan oleh mereka. Jadi mereka pernah mengatakan perkataan tu, maka Allah bawakan ini kata-kata yang dikatakan kepada mereka ketika mana ayat dan surah ini diturunkan. Bila ada ayat Quran turun, maka mereka tetap mengatakan perkataan yang sama, menghadirkan semula. Ibarat macam mungkin tak sesuai lah kita kata. Cuma kalau bahasa mudah kita nak faham, dia ungkit balik apa yang disebutkan oleh orang kafir ini, untuk menyatakan inilah perkataan mereka, iaitu mereka mengatakan bahawa Al-Quran ini adalah satu kitab yang dusta, yang mana ianya direka-reka, bukannya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Am yaquluna iftarah. Jadi kalau ada persoalan daripada tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada yang nak bertanya secara direct, mungkin boleh angkat tangan terlebih dahulu supaya saya notice. Ataupun kalau nak direct tulis dalam chat pun boleh, insyaAllah. Baik. Am yaquluna iftarah. Jadi perkataan iftarah.
Yang iftara ini menunjukkan kepada makna sesuatu yang berdusta lah. Iftara, satu yang dibuat-buat yang menunjukkan kepada pendustaan. Cuma di dalam Al-Quran, bahkan di dalam bahasa Arab sendiri, perkataan yang menunjukkan kata membuat sesuatu dengan dusta ataupun pendustaan itu ada dua perkataan di dalam bahasa Arab. Satu yang disebutkan iftara dan satu lagi yang disebutkan dengan ikhtalaqa. Iftara dan juga ikhtalaqa. Jadi apa beza kedua-duanya? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang ni mungkin ada yang dah bersama dengan kita berminggu-minggu sampai ke minggu yang kelima. Jadi ingat balik apa yang saya pernah sebutkan sebelum ini. Di dalam Al-Quran tidak ada satu perkataan walaupun terjemahannya itu sama dari sudut makna terjemahan, tapi dari sudut makna secara hakikatnya, dakiknya, yang mendalamnya dia tidak akan sama. Ini menunjukkan kekayaan bahasa Arab dan sebab itu Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Jadi penggunaannya itu mesti ada sebab. Jadi perkataan iftara dan juga perkataan ikhtalaqa berbeza. Apa perbezaannya? Kerana kedua-duanya dibawa di dalam Al-Quran. Kalau tak ada dalam Al-Quran, kita tak bincangkan. Ini kedua-duanya didatangkan di dalam Al-Quran. Baik. Kata Abu Hilal Al-Askari, ini dalam kitab The Mu'jam Furu' Al-Lughawiyah. Beliau menyatakan, iftara ini pendustaan dengan perkataan iftara ini, dia menunjukkan kepada keyakinan benar-benar terjadinya pendustaan. Qat'u ala kazbi. Qat'un. Yani memang sah, memang yakin bahawa terjadi pendustaan. Adapun ikhtalaqa adalah disebut sebagai qadr ala kazbi. Ini seorang yang mana dia disangkakan mampu untuk berdusta. Maknanya di situ dia ada macam ada elemen teragak-agak sikit. Dia ni bohong kot. Yang ni walaupun dia kata orang tu berbohong, tapi dia ada, kalau dalam bahasa Melayu Kedah orang kata, dia ni bohong kot, ada kod perkataan tu. Ini seolah-olah macam dia kata orang tu bohong, tapi dia macam ada teragak-agak sikit. Sebab tu dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala ketika mengatakan tentang orang-orang yang zalim, tentang orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan iftara. Kerana mereka memang melakukan pendustaan ke atas ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Ya, ini adalah ayat dalam surah Al-Kahfi. Memang benar terjadi pendustaan dalam konteks ayat surah Al-Kahfi ini, iaitulah orang yang zalim adalah orang yang telah melakukan pendustaan ke atas Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam konteks surah Al-Kahfi, iaitu mereka mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai anak. Orang Yahudi kata Uzair anak Allah. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Ini anak mereka mengatakan bahawa Uzair adalah anak Allah dalam surah At-Taubah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Ini orang Nasrani pula mengatakan bahawa Al-Masih sebagai anak Allah Subhanahu Wa Taala. Orang musyrikin Arab mengatakan bahawa malaikat ini adalah anak perempuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perkataan mereka itu adalah perkataan yang zalim. Kerana apa? Yang bukan pada tempatnya. Bukan ke atas, bukan Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah mempunyai anak. Maka mereka ini adalah orang yang zalim kerana meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Faman azlamu mimman iftara. Ya, ini pendustaan itu memang berlaku. Alallahi kadhiba. Cuma dalam konteks ayat dalam surah As-Sajdah ini, pendustaan itu dinisbahkan kepada Nabi SAW. Adakah Nabi SAW benar berdusta? Jadi
dalam konteks ayat As-Sajdah ini, pendustaan itu adalah kerana mereka meyakini, mereka mengatakan. Yang ini menunjukkan bahawa am yaqulun, ini seolah macam orang musyrikin ini, mereka mengatakan dengan yakin bahawa pendustaan itu benar-benar terjadi. Bahawa Nabi SAW itu benar-benar menciptakan Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah rekaan Nabi SAW. Jadi mereka mengulang-ulang, yaqulun, mengulang-ulang bahawa Al-Quran itu direka, Al-Quran itu direka, hingga mereka rasa, ya memang Al-Quran itu direka oleh Nabi SAW. Ini satu benda, walaupun pendustaan, kan? Dia macam propaganda kan. Propaganda, kan? Orang buat propaganda ni, kan? Walaupun awalnya mungkin ia adalah satu pembohongan, kan? Tapi apabila ia berulang kali disebutkan, lama-lama orang akan terima. Contoh macam orang kata Islam adalah terorisme, kan? Ini awal-awal dulu mungkin kita katakan, oh ni propaganda, kan? Tapi bila lama-kelamaan, kan, dah ramai kita tengok kesan kepada propaganda itu menyebabkan, kan, apa yang berlaku lah, kan, di negara-negara barat sebagai contoh adanya Islamofobia, kan? Tak boleh tengok orang Islam, tak boleh tengok orang pakai tudung, kan? Yang ini dia memberi kesan kepada keyakinan. Jadi dalam konteks surah As-Sajdah ini, apabila mereka ni mengulang-ulang am yaqulun, mengulang-ulang mengatakan bahawa ini adalah pendustaan hingga timbul rasa yakin, walaupun mula-mula memang rasa benda itu adalah satu fitnah ataupun satu pendustaan. Sebab tu Allah kata am yaqulun naftara. Baik. Ustaz, adakah Uzair itu seorang Nabi? Ini tanya tentang Uzair. Okey. Satu, Uzair itu nama saya lah. Jadi, okay. Yang kedua, Uzair ini, dia merupakan tokoh agama dalam kalangan Bani Israel. Ada yang mengatakan bahawa Uzair ini adalah Nabi. Ada yang menyebutkan tentang dalam surah Al-Baqarah, cerita tentang yang ditidurkan ataupun selama 100 tahun, kan, dalam surah Al-Baqarah yang kemudian dibangunkan, ini lihat tulang belulang, cantum semula dan sebagainya dalam surah Al-Baqarah, dalam juzuk yang ketiga tu, adalah Uzair. Jadi ada yang menyebutkan bahawa dia Nabi, tapi saya berpegang kepada beliau adalah merupakan tokoh agama lah, tokoh agama dalam kalangan Bani Israel. Salah seorang tokoh agama dalam Bani Israel. Baik. Okey, baik. Iftara. Saya harap jelas penggunaan iftara di dalam Al-Quran. Kemudian ikhtalaqa. Mari perkataan ikhtalaqa ini di dalam Al-Quran hanya sekali sahaja yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut perkataan ikhtilaf. Itu pun datang daripada perkataan orang musyrikin sendiri tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini dalam surah As-Sad, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan sebelum daripada ayat yang ke-7 ni, ayat yang ke-5 ke-6, ya, ini mereka mengatakan bahawa ketika mana Nabi mengajak kepada tauhid, mereka rasa pelik. Kemudian mereka kata pada ayat yang ke-7, ma sami'na bihadza, mana kami tak pernah dengar pun bahawa tauhid ini fil millatil akhirah, pada agama-agama akhirah. Ada yang menyebutkan millatil akhirah ni maknanya agama Yahudi dan Nasrani, ini agama yang sebelumnya. In hadza illa ikhtilaq. Apa yang Nabi SAW katakan itu adalah satu benda yang dusta. Kau bohong lah. Seolah-olah macam tu. Tapi kenapa dia ada tak agak-agak, nanti saya akan sebutkan. Kerana beberapa hujah di dalam Al-Quran, antaranya hujah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah menciptakan langit dan bumi. Yang itu juga disebutkan di dalam Taurat. Hatta fi sittati ayyam, dalam 6 masa juga disebutkan dalam Taurat. Yang ini ada beberapa bukti apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan dalam Taurat, ada bukti yang sama.
tentang penciptaan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian datang pula Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang bahawa Allah itu adalah Ahad. Allah adalah Esa. Yang mana datangnya daripada Nabi SAW yang terkenal sebagai Amin. So nak percaya kepada Nabi yang mengatakan Allah itu adalah Esa, ataupun nak mempercayai orang Yahudi dan Nasrani yang mengatakan Allah itu ataupun Tuhan itu ada 2 ataupun ada 3. Ada anak, ada kesyirikan. Jadi sebab tu mereka rasa dia ni bohong ni. Dia ni bohong, tapi rasa tak agak-agak. Kerana satu lagi, orang musyrikin. Ini adalah perkataan orang musyrikin. Mereka sendiri mempelajari agama-agama orang Yahudi, maknanya mereka berguru dengan orang Yahudi. Jadi mereka sendiri bukan orang yang rasikh, orang yang benar-benar mendalami millatil akhirah. Dan millatil akhirah yang mereka ketahui itu tidaklah sama seperti mana yang asalnya. Macam kalau kita katakan Taurat, Taurat itu tidaklah sama dengan versi asalnya itu. Maka sebab itu dia ada wujud illa ikhtilaq. Mereka kata illa ikhtilaq, ini seolah mana dia ni mampu untuk berdusta. Dia ni berdusta, dia ni bohong kot. Tapi dia ada rasa teragak-agak. Jadi konteks ayat ini adalah orang musyrikin menafikan ajaran tauhid. Dia ini mengesakan Allah dengan mengatakan mereka tidak pernah dengar dari agama sebelumnya kerana Nabi boleh jadi berdusta. Dia sebut perkataan ini boleh jadi. Qadirun 'alal kazbi. Itu beza antara iftara dan juga ikhtalaqa. Cuma perkataan ikhtilaq ni hanya sekali saja disebut dalam Al-Quran dalam ayat ni. Yang lain semua Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan iftara. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut am yaqulu naftarah. Ini bila adanya persoalan ta'jibi, persoalan yang menunjukkan kepada kepelikan, mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengatakan bahawa ia adalah rekaan Nabi SAW, maka Allah jawab bal. Saya sebutkan tadi, bahkan ini menunjukkan kepada penegasan bal huwal haqqu mir rabbik. Bahkan ianya, huwa ini menunjukkan kepada Al-Quran itu sendiri ataupun Al-Kitab. Sebab tanzilul kitab, huwal haqq. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mentakrifkan, mentakrif makna mendatangkan hak itu dengan alif lam. Jadi alif lam, bila ada alif lam, yang ini menunjukkan kepada ta'rif. Ta'rif ini maksudnya kata nama khas. Menunjukkan kepada kata nama khas. Bila kata nama khas, maknanya menunjukkan sesuatu benda yang telah dimaklumi, telah diketahui. Macam contoh kita kata kata nama khas. Sekolah sekian-sekian. Sekolah, kalau saya berada di Bangi ni, contoh sekolah rendah Islam. Contohnya sekolah rendah Islam, apa-apalah, sekolah rendah Islam. Jadi kita tahu bahawa itu adalah kata nama khas, dia menunjukkan kepada sekolah. Tapi kalau kita kata sekolah, itu sekolah. Ini sekolah apa? Sekolah mana? Jadi kata nama umum, dia tidak menunjukkan kepada spesifik. Dan dia umum ni tak diketahui yang mana. Tapi bila dah dikhususkan, maka kita tahu siapakah yang dimaksudkan ataupun apakah yang dimaksudkan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan dengan alif lam, jadi mengkhususkan kepada Al-Quran, yang mana Al-Quran itu adalah hak. Kerana selepas ni kita akan tengok Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan alif lam ini dalam perkataan kaum. Sedangkan ayat ini ditujukan kepada kaum yang spesifik, kaum yang diketahui. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan bal huwal haqq. Al-haq ini menunjukkan bahawa Al-Quran itu sendiri sebenarnya diketahui bahawa kebenarannya. Diketahui kebenarannya. Tetapi apa yang menjadi masalah, kesukarannya adalah kerana kesombongan. Am yaqulun. Ini bila dah disebutkan berkali-kali, benda tu dah jadi darah daging dah, maka kesombongan itu lebih tinggi daripada kebenaran.
Jadi mereka menolak kebenaran. Bal huwal haqqu mir rabbika. Jadi perkataan hak ini dalam Al-Quran, selain daripada nak menunjukkan bahawa Al-Quran itu turunnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tanzilul kitab, dan nak sebutkan juga bukan sekadar ia benar turun daripada Allah, isi kandungannya juga benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan rekaan-rekaan yang direka oleh Nabi SAW. Bal huwal haqqu min rabbik. Dan nak sebutkan mukjizat Al-Quran itu juga benar kerana ia datangnya daripada Allah. Kerana dia berkaitan dengan ayat yang sebelumnya, iaitu ayat pertama dan ayat yang kedua. Ini Alif Lam Mim, ini cerita tentang mukjizat, bahawa ayat ini menunjukkan kebenaran Al-Quran. Ia datang daripada Allah. Kandungannya ia turun benar, tanzil al-kitab, ia turun benar, turun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Isi kandungannya benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum, litunzira, untuk memberikan peringatan. Baik. Bila kita mengatakan untuk memberikan peringatan, inzar, macam saya sebutkan tadi di awal tadi tentang peringatan, selalu mungkin kita akan nampak sisi peringatan ini dia sesuatu bentuk yang menakutkan, memberi ancaman. Memberi peringatan ini seolah dia memberi ancaman, berbanding dengan busyra lebih kepada memberikan berita gembira. Baik. Cuma kalau kita tengok peringatan di dalam Al-Quran mempunyai 3 ciri, yang mana kalau ayat ini Tanzil al-Azizur Rahim ini adalah daripada ayat surah Yasin. Saya pernah sebut juga perkara ini dalam surah Yasin. Cuma yang menarik dalam surah As-Sajadah ini, sebelum daripada ayat ini, inzar litunzira, ayat yang ketiga ini, Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan tentang tanzil. Al-Quran itu diturunkan, dan diturunkan untuk apa? Litunzira, tanzil. Dalam masa yang sama, selepas daripada Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa ia datang untuk memberikan peringatan, dan antara peringatan itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mendatangkan sifat-sifat kemampuan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mentadbir alam ini, dan Allah Subhanahu Wa Taala, last sekali Allah kata zalika alimul ghaibi wasyahadah wasyahadatil azizur rahim. Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan nama yang sama, Al-Aziz dan juga Ar-Rahim pada ayat yang ke-6. Tu bila kita melihat peringatan ini, ciri-ciri dia, yang pertama ciri dia adalah tanzil, iaitu dia satu peringatan yang turun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan bahawa peringatan ini datang daripada luar, bukan datang daripada dalam. Ini yang melihat lebih luas dan juga yang lebih tahu. Dia ibarat dia macam ni. Kalau contoh, saya bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam Dewan Maya ni, kita anggarkan Dewan Maya kita ini adalah Dewan yang sebenar. Maknanya saya berada di hadapan tuan-tuan dan puan-puan, dan tuan-tuan dan puan-puan berada di hadapan saya. Ini kita sedang berhadapan, bersemuka. Kita duduk dalam satu dewan. Tiba-tiba ada orang daripada luar, dia datang kepada kita dan dia masuk dalam dewan. Dia kata, minta semua orang kosongkan dewan sebab di sana bangunan sebelah telah mengalami kebakaran. Jadi apa tindakan kita? Ini kalau dia itu adalah orang yang dipercayai, dan orang yang datang bawa berita daripada luar tu adalah orang yang kita percayai, maka kita pun, saya pun sendiri, kita stop lah. Kita semua bergegas untuk keluar daripada dewan ini. Sebab apa? Sebab kita percaya.
Sebab peringatan yang datang daripada luar, kita tahu bahawa dia nampak perkara itu, dia datang masuk dalam bilik kita, dalam dewan kita untuk bagi tahu kepada kita. Menyebabkan kita yakin dan kita tahu bahawa dia adalah orang yang benar. Bahkan bila kita keluar daripada dewan, kita tengok, oh betul, nampak bangunan sebelah itu dah terbakar. Jadi maknanya bila dia adalah orang yang daripada luar, yang datang, maknanya dia tahu dan dia nampak pandangan dia tu, dia nampak bahawa benda tu dah terjadi di sebelah ni. Apa yang saya nak sebutkan di sini adalah peringatan ini, Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa Al-Quran ini adalah satu kitab yang diturunkan. Maknanya dia bukan kitab yang mana asal daripada bumi, dan dia bukan daripada rekaan Nabi SAW. Dan dia diturunkan daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bal huwal haqqu min rabbik. Antara maksud min rabbik ini adalah diturunkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang berada luar daripada kaun. Rabbil alamin, kita sebutkan al-alamin. Maksud al-alamin ini merujuk kepada sesuatu selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang di luar daripada al-alamin, kaun, daripada penciptaan ini. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan segala sesuatu alam ini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala melihat lebih luas, dan sudah tentu Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui tentang apa yang berlaku kepada manusia yang lalu, yang sekarang dan juga yang akan datang. Maka sepatutnya peringatan itu kita mengambil sebagai peringatan macam kita keluar daripada dewan tadi sebab kita percaya kepada orang tu. Kalau peringatan itu datang melalui Al-Quran yang disebutkan oleh Nabi SAW, bahkan peringatan, isi peringatan itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mengetahui tentang pengakhiran kehidupan kita, tentang pengakhiran kehidupan alam seluruhnya, Rabbil Alamin. Maka adakah kita rasa peringatan itu adalah peringatan yang biasa? Adalah peringatan dalam Al-Quran ini adalah peringatan yang biasa. Yang kita baca, mungkin 2-3 kali kita baca, mungkin bukan peringat untuk kita kot. Yang mana kita sebutkan tadi bahawa peringatan dalam Al-Quran juga, walaupun tujuan ataupun khitabnya itu kepada orang yang ingkar, tapi ia juga peringatan kepada orang-orang yang beriman, supaya tidak melampaui batas dengan mengingkari apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. So peringatan daripada luar yang dibawa oleh orang yang dipercayai, yang mana kita tidak dapat nak menafikan. Dia beza dengan kalau saya sendiri, macam tadi kita berada dalam dewan, tiba-tiba saya kata, oh, bangunan sebelah terbakar. Nanti tuan-tuan pun fikir, macam mana dia tahu kan? Kalau sekarang ni ada handset WhatsApp tak apalah kan. Kalau kata handset semua tutup, macam mana dia tahu kan? Sedangkan dia pun berada bersama dengan saya, berada bersama dengan tuan-tuan dan perempuan yang ni duduk dalam satu dewan. Maka dia seolah macam kita rasa kurang sikit yakin. Sebab apa? Sebab kita duduk bersama. Tapi bila datang daripada luar, maka ia menunjukkan satu keyakinan yang benar-benar perkara itu terjadi. Baik. Kemudian peringatan. Apa tujuan daripada peringatan? Ini ciri-cirinya adalah, ini ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menisbahkan pada sifat Allah Al-Aziz dan Ar-Rahim dalam ayat yang ke-6 dalam surah As-Sajdah ini. Jadi peringatan ini yang diyakini ini, sebab apa dia lebih diyakini? Kerana satu, bukan sekadar ia daripada luar, tapi dia pula datang daripada orang yang berautoriti. Kalau tadi, orang tadi, kita percaya sebab dia datang bagi tahu kepada kita. Tapi kalau yang datang itu adalah bomba. Oh, bomba. Maknanya dia sedang padamkan api kat sebelah ni. So, apa perasaan kita? Maka lebih lagi kita rasa yakin. Maknanya takkan tiba-tiba bomba saja nak apa? Kalau dalam bahasa orang muda-muda nak prank kita kan? Nak kata benda yang tak betul kepada kita. Nak suruh kosongkan dewan pula. Ini dia ada autoriti.
maka kita lebih mempercayai dan lebih meyakini apa yang disampaikan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dengan nama Allah Al-Aziz. Al-Aziz ni maknanya yang berautoriti. Jadi dengan autoriti yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala yang mentadbir alam ini, dan Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan peringatan supaya kita mengambil peringatan tersebut kerana apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, janji-janji Allah dan azab-azab Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah satu perkara yang benar. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan sifat Rahim, Azizur Rahim, kerana walaupun peringatan ini selalu bila kita kata peringatan ni seolah datang pula daripada autoriti, seolah dia datang dalam bentuk yang keras. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala selalu sebut peringatan ini merupakan tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Peringatan ini ibarat seorang ibu yang memperingati anak-anaknya. Walaupun nadanya itu marah, anak-anak rasa dimarahi, tetapi kita tahu peringatan itu walaupun nadanya nampak keras, tapi peringatan itu adalah merupakan gambaran kasih sayang seorang ibu bapa itu kepada anak. Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat Rahim, Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala sangat kasih kepada hamba-hambanya, maka Allah datangkan peringatan. Jadi sebab itu ketika mana kita membaca peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena rasa bahawa ini adalah kasih sayang Allah. Bukan kata Allah Subhanahu Wa Taala walaupun mencipta neraka, mencipta azab, bukan nak masukkan kita pada neraka dan juga azab. Bahkan mendatangkan peringatan supaya kita beringat untuk tidak termasuk daripada kalangan orang yang diazab dan juga orang yang masuk dalam neraka. Jadi peringatan itu tidak semestinya datang kerana kebencian, tetapi peringatan kerana kalau kita sebut inzar ini juga kita boleh menyebut terjemahan sebagai amaran. Tapi peringatan tidak semestinya membawa maksud kebencian, tapi dia adalah gambaran kasih sayang Ar-Rahim. Kita nak faham Rahim Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia ni, kita ibaratkan Rahim. Rahim seorang wanita kan. Bagaimana anak yang dikandungkan, dijaga kan. Bila orang kata perut dah membesar, yang ni dijaga dari sudut tak jalan cepat-cepat, ataupun kalau ada bucu meja ke berhati-hati. Yang ni jaga dengan penuh kasih sayang. Walaupun selepas daripada melahirkan, yang ni rasa sakit, keluar darah, hampir nak mati. Tapi bila bayi itu dilahirkan, apa yang berlaku first kali? Rasa nak cium, rasa kasih, rasa nak peluk. Tak ada pemarah bayi tu kata sebab kamu lah ni, darah habis keluar sakit ni, sebulan dekat 2 bulan lebih, tak ada. Itu gambaran kasih sayang. Kalau manusia ataupun seorang ibu tu kasih bagaimana dia kasih pada anaknya, yang kita nampak itu kasih sayang yang sangat tinggi, maka kita kena rasa bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sangat kasih kepada kita, dan kasih Allah Subhanahu Wa Taala ni tidak ada tandingan. Izar litunzira qauman. Ini yang saya sebutkan tadi. Yang ini dalam Al-Quran. Apabila sesuatu perkataan itu ditakrifkan, maknanya dijadikan kata nama khas, maka didatangkan dengan alif lam. Adapun kalau satu perkataan itu dia disebut sebagai nakirah, yang ini dia didatangkan dalam bentuk kata nama umum, maka dia hilang alif lam tu. Alif lam tu tak ada. Apa menariknya dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala sebut litunzira qauman, untuk memberikan peringatan kepada satu kaum. Tak disebutkan siapakah kaum itu. Sedangkan ayat ini, bila kita baca, kita tahu ia sedang membicarakan tentang orang-orang yang ingkar. Sebab permulaan ayat ini Allah kata am yaqulun, mereka hum yaqulun, mereka mengatakan. Kita tahu siapakah mereka itu. Mereka yang mengatakan kepada Nabi SAW,
bahawa Nabi mereka-reka Al-Quran. So kita tahu perkataan itu merujuk kepada siapa? Yaqulun, perbuatan itu. Ini kepada mereka, ini orang-orang musyrikin. Tapi ketika mana Allah kata memberikan peringatan litunzira qauman. Ini Allah tak sebutkan litunziral qaum dengan ada alif lam. Allah tak tujukan kepada kaum satu sebabkan peringatan ini bukan pada kaum itu sahaja tapi kepada semua kaum. Ini termasuk kepada kita. Yang kedua adalah nak menunjukkan bahawa ketika mana mereka melupakan Allah Subhanahu Wa Taala, seolah mana mereka juga dilupakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Allah mendatangkan perkataan kauman. Ini tak tahu pun siapa. Ini Allah mendatangkan perkataan kaum dengan bentuk nakirah, kata nama umum yang tidak ada alif lam. Ini seolah mana Allah Subhanahu Wa Taala melupakan mereka ketika mana mereka melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kauman ini juga menunjukkan kepada penghinaan. Kenapa penghinaan? Kerana orang Quraisy pada waktu ini mereka merasa well known, mereka rasa mereka dikenali. Sedangkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai autoriti itu, mereka ini tidak ada sesiapa. Bahkan kalau kita tengok dari sudut sejarah, orang musyrikin ini, orang Quraisy ini, mereka rasa mereka ini dikenali sebab apa? Sebab salah satunya Mekah ini dinamakan sebagai Ummul Qura. Ini tempat pengumpulan. Orang yang berdagang daripada Syam ataupun berdagang daripada Afrika datang bertemu di Mekah. Bahkan ketika mana ada orang yang datang mengerjakan haji cara jahiliah, mereka lah yang mana memberikan makan dan minum. Jadi mereka beri makan dan minum tu tujuan apa? Tujuan untuk mendapatkan syaraf, mendapatkan kemuliaan, rasa ketinggian, rasa hebat. Ini menunjukkan kepada kekuasaan, ini ketua dan sebagainya. Jadi mereka rasa mereka ini dah dikenali dari sudut itu. Tetapi kita tengok dari sudut tanah Arab itu sendiri berbanding dunia yang lebih luas, yakni mereka dikepung oleh dua gergasi tamadun, iaitu tamadun Rom dan juga tamadun Parsi. Yang mana kedua-dua tamadun ni tak berminat pun nak menjajah orang Arab ni. Sebab tak ada apa pun dekat Arab ni. Orangnya dan juga tanahnya tu tak ada apa, kering kontang. Jadi dari sudut dunia ini pun sendiri, mereka rasa dah mereka well known, padahal dari sudut dunia pun mereka taklah dikenali sangat pun. Apatah lagi mereka di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala apabila mereka meninggalkan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya sebutkan tadi, di awal tadi saya kata antara manfaat kita berada di dalam majlis ilmu ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala akan menyebutkan nama kita. Dalam hadis Nabi SAW sebut akan menyebutkan nama kita ini di hadapan man indah, di hadapan penduduk langit. Yang ini penduduk langit, ini para malaikat ni akan kenal kita sebagai orang yang rajin menuntut ilmu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala jadi ingat kepada kita, antaranya jalannya adalah apabila kita banyak menuntut ilmu. Kita hadir ke kelas-kelas. Kita banyakkan dari sudut amal kebaikan selain daripada amal-amal wajib, amal-amal sunat, dari sudut solatnya, dari sudut sedekahnya. Jadi amal-amal itu menyebabkan kita ini dikenali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang Allah Subhanahu Wa Taala kenal kita, sebab Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita. Tapi maksud dikenali ini menunjukkan bahawa Allah sentiasa menyebut nama kita pada penduduk-penduduk langit. Jadi sebab itu peringatan itu adalah peringatan untuk semua manusia, untuk kita juga untuk mengambil peringatan. Baik. Litunzira qauman ma atahum. Kalau dalam surah Yasin, litunzira qauman ma unzira aba'uhum. Lima atahum. Jadi perkataan ataupun ma, huruf ma itu, mim alif itu, dia mempunyai beberapa tafsiran dan dia memberi kesan kepada kefahaman ayat ma'atahum. Yang pertama yang kita faham sekarang ini adalah disebut sebagai ma'an-nafiyah, yakni penafian.
Ini mereka ini tidak didatangi pemberi peringatan setelah sekian lama. Ma'atahum, ini penafian. Ini mereka ini tidak didatangi pemberi peringatan. Ma'atahum min nazirin min qablika. Ini mereka tidak didatangi pemberi peringatan setelah sekian lama. Ataupun dia juga boleh membawa maksud ma'al-mausulah. Ini satu benda yang berterusan, bersambung. Jadi mereka ini didatangkan peringatan. Tapi peringatan tu itu menunjukkan seperti apa yang didatangkan. Itu menunjukkan seperti apa yang didatangkan oleh pemberi peringatan sebelumnya. Ma'atahum, yang ini bukan penafian tapi dia maksud seperti apa yang itu kalau dalam kitab-kitab lama kan. Kitab kuning orang kata itu menunjukkan kepada apa ataupun barang. Ini seperti apa yang didatangkan ma'atahum min nazirin min qablik. Seperti apa yang didatangkan kepada pemberi peringatan sebelumnya. Cuma dari sudut makna yang dipilih oleh majoriti para ulama adalah ma'anafiyah lah. Mereka tidak didatangkan pemberi peringatan setelah sekian lama. Cuma kalau kita melihat kepada ma'al-mausulah ini menunjukkan bahawa mereka ini pernah diberikan peringatan. Maka Al-Quran ini mendatangkan peringatan seperti mana mereka diberi peringatan sebelumnya itu, kaumnya sebelumnya itu, iaitu sebelum Nabi SAW adalah Nabi Ismail. Sebab itu, ma'atahum min nazirin min qablika. Kalau kita katakan penafian, ma'atahum, ini mereka ini tidak pernah didatangkan pemberi peringatan. Sedangkan sebelum Nabi SAW adanya Nabi Ismail. Cuma di antara Nabi Ismail dan juga Nabi SAW itu satu tempoh yang agak jauh. Mungkin makan ribuan tahun. Sebab apa? Sebab Nabi SAW, baginda dilahirkan pada tahun 570 Masihi. 570 Masihi. Maknanya antara Nabi SAW dengan Nabi Isa AS ada lebih kurang 500 tahun. Maka Nabi SAW dengan Nabi Ismail, ini makan masa yang lebih panjang lah. Jadi tempoh masa tidak ada Nabi di negara Arab, ada satu tempoh masa yang panjang. Maka ma'atahum ni maknanya mereka telah lama tidak didatangkan pemberi peringatan. Itu makna yang pertama. Kalau kita kata di ma'al-mausulah ni, diberikan peringatan seperti mana peringatan yang didatangkan oleh pemberi peringatan sebelumnya. Jadi menunjukkan apa yang dibawa oleh Nabi Ismail dan juga apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim yang mereka mengatakan bahawa mereka Nabi Ibrahim itu sama. Tidak ada perbezaan. Ini sama-sama untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu bila kita faham perkataan ini, kita akan mendapati makna yang lebih luas daripada perkataan tersebut. So antara Nabi SAW dengan Nabi Ismail ini tempohnya itu agak lama. Nabi Ismail pernah diutuskan. Ada juga yang mengatakan bahawa risalah yang dibawa oleh Nabi Ismail itu bukan risalah khalidah, bukan risalah yang berkekalan, yang berpanjangan. Bahkan risalah Nabi Ismail itu dia hanya khusus kepada kelompok yang tertentu sahaja, bukan orang Arab keseluruhannya. Kerana dalam surah Maryam Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang Nabi Ismail, wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah. Nabi Ismail ini dahulunya ya'muru ahlahu. Perkataan ahlahu, kerana ahli ini dia biasanya merujukkan kepada keluarga-keluarga yang terdekat. Maknanya satu risalah Nabi Ismail bukan risalah yang berpanjangan, bukan risalah khalidah, dan ia juga merupakan risalah yang khusus pada kelompok yang tertentu. Sebab itu Allah kata ma'atahum min nazir. Dan ulama kata mereka ni tak pernah didatangkan pemberi peringatan, sedangkan mereka pernah didatangi oleh Nabi Ismail. Jadi satunya makna tafsirannya adalah mereka ni telah lama tidak didatangkan peringatan. Yang kedua, peringatan yang datang dulu itu pun adalah peringatan yang tidak berpanjangan, dan juga peringatan itu disebutkan sebagai khusus kepada kelompok yang tertentu. Memang risalah Nabi-Nabi yang terdahulu adalah bukan bersifat alamiah, bukan bersifat untuk keseluruhan manusia sekian alam, tidak.
seperti mana Islam yang didatangkan kepada Nabi SAW adalah risalah khalidah, risalah yang berpanjangan, berkekalan, yakni untuk semua manusia. Baik. Jadi makna ma'atahum juga tadi kita sebutkan bahawa tidak didatangkan pemberi peringatan dalam satu tempoh yang lama antara Nabi Ismail dan Nabi SAW hingga berleluasa kesyirikan. Kerana semakin jauh tempoh antara seorang Nabi dengan Nabi yang lain, maka semakin banyak kerosakan yang berlaku. Sebagaimana Nabi Nuh AS, yang mana kenapa datangnya Nabi Nuh itu kerana sebelum adanya Nabi Nuh ada 5 orang yang mana mereka ini adalah orang-orang yang saleh, yang disebutkan dalam surah Nuh, yang pada awalnya generasi yang mengenali 5 orang soleh ni setelah kewafatan mereka, mereka membuat patung untuk sebagai peringatan. Lama-lama generasi seterusnya menganggap patung itu mempunyai hikmat, mempunyai boleh memberikan mudarat, manfaat, hingga kan mereka menyembah patung tersebut. Berlakulah kesyirikan. Bila tempoh satu masa yang terlalu lama. Tapi Al-Quran, Nabi SAW yang dibawa, yang mendatangkan dengan Al-Quran yang bersifat khalidah, maka Al-Quran itu sentiasa menyebutkan tentang keimanan dan ketauhidan yang menyebabkan kesyirikan itu terhapus. Kemudian nak sebutkan juga tentang ma'atahum min nazirin min qablik. Yang ini macam saya sebutkan di awal tadi, bahawa azab Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat hampir bagi orang yang melakukan kesyirikan. Tetapi atas rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengazab kecuali selepas diutuskan rasul. Yang saya sebutkan di awal tadi, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Tidaklah kami akan mengazab sesuatu kaum itu, sesuatu manusia itu, kecuali kami menghantarkan kepada mereka rasul. Ini rasul di sini bukan semestinya rasul yang khusus, tapi orang yang menyampaikan risalah, orang yang menyampaikan peringatan kepada manusia, kepada kaum tersebut. Ma'atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Apa makna la'alla di sini? Jadi saya tengok ada persoalan. Baik. La'allahum dia adalah harfu at-taraji. At-taraji ni adalah ar-raja. Yang ini dalam bentuk pengharapan. Pengharapan untuk beroleh sesuatu. La'allahum. Macam kita sebut la'allakum tattaqun. Ini pengharapan. Mudah-mudahan kita sebut mudah-mudahan. Yang ini bentuk pengharapan. Cuma di dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran, pengharapan juga disebut dengan at-tamanni. Yang ini keinginan. Dengan menggunakan perkataan laita. Seperti dalam ayat qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Ya, ini cerita tentang pemuda hujung kota dalam surah Yasin ni. Ketika mana dia menyampaikan dakwah kepada kaum dia menolak dakwah pemuda ini, dan akhirnya ketika mana pemuda ini mengaku beriman, kaum dia pun membunuh dia. Jadi setelah dia mati, maka dia dibangunkan, dan apabila dibangunkan ditunjuk kepadanya syurga dan dikatakan kepadanya qila dukhulil jannah, masuklah kamu ke dalam syurga. Jadi bila dia nampak sahaja nikmat syurga tu, dia kata apa? Qala ya laita qaumi ya'lamun. Dia kata alangkah baiknya. Yani dia berharap, kata kalau kaumnya itu mengetahui. Ini kalau dalam ayat ni, dalam surah Yasin saya sebut ini satu bentuk tanda keikhlasan seorang pendakwah itu. Iaitu ketika mana ditunjukkan syurga yang banyak dan juga begitu indah. La ainun ra'at wa la udhunun sami'at, yang tidak ada mata yang pernah melihat, tidak ada telinga yang pernah mendengar keasyikan di dalam syurga ini, tetapi pemuda ini masih lagi mengingati kaumnya. Itu kalau tuan-tuan nak lihat
lebih dalam apa nama surah Yasin ni boleh rujuk balik rakaman di page Akademi Akademi Tadabbur Malaysia ATM dalam surah Yasin. Baik, apa yang saya nak sebutkan di sini? Pengharapan di sini ya laita menunjukkan ya laita ini juga menunjukkan kepada pengharapan. Cuma apa beza at-taraji dengan at-tamanni? Yang ini pengharapan dengan perkataan la'alla dengan pengharapan dengan perkataan laita. Perbezaannya keduanya adalah at-taraji ini adalah pengharapan pada sesuatu yang mungkin untuk didapatkan. Iaitu sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, ini pengharapan, semoga-moga, mudah-mudahan pengharapan kepada satu benda yang mungkin untuk mendapatkan, iaitu ketakwaan daripada puasa. Ada tak orang yang tak dapat? Ada orang yang tak dapat. Pengharapan kepada satu yang mungkin untuk mendapatkan. Adapun at-tamanni dengan perkataan laita ini adalah satu pengharapan pada sesuatu yang mustahil untuk didapatkan. Dalam konteks ayat ini tadi, mustahil kaum dia itu dapat mengetahui ataupun dapat melihat keindahan syurga seperti mana yang dilihat olehnya. Kerana mereka ini tetap berada dalam kekufuran. Yang ini mereka tetap lagi berada dalam kesyirikan. Kan? Jadi benda itu adalah mustahil. So bila tuan-tuan dan puan baca dalam Al-Quran dan ada perkataan la'alla, ada perkataan laita, so kita faham bahawa la'alla ini adalah satu pengharapan untuk kita berusaha untuk mendapatkan, kerana ia satu benda yang memungkinkan. Dan perkataan laita ini digunakan pada satu pengharapan yang mustahil untuk didapatkan. Ya laitani kuntu turaba. Dan orang yang ingkar kata, alangkah bagusnya dulu aku ini adalah turab, aku ini adalah tanah. Benda itu adalah satu benda yang mustahil untuk berlaku. Jadi apabila digunakan perkataan la'alla, bermakna itu adalah pengharapan yang paling dikehendaki. Yang ini bukan sekadar mudah-mudahan lah boleh dapat, tak. Tapi pengharapan yang paling dikehendaki. Dalam konteks ayat dalam ini adalah pengharapan yang paling dikehendaki daripada peringatan daripada Al-Quran adalah mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita membaca Al-Quran, kalau kita mengambil pembelajaran seperti mana yang kita sedang laksanakan sekarang ini, tidak menjadikan peringatan itu menyebabkan kita memperolehi hidayah, maka ada masalah pada di mana-mana tempat. Kerana Allah kata la'allahum yahtadun. Ini sepatutnya Al-Quran, peringatan itu menyebabkan manusia ini akan mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yahtadun. Makna yahtadun ini adalah yang ini mendapat petunjuk, hidayah dan juga petunjuk. Baik. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan dalam pelbagai bentuk dalam nak menyatakan makna hidayah. Ada Allah Subhanahu Wa Taala sebut hudan, dan banyak kali Allah Subhanahu Wa Taala sebut hudan. Hudan lil muttaqin, hudan lin nas. Dan ada juga Allah Subhanahu Wa Taala sebut yahtadun. Satu sebagaimana yang saya sebut tadi. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala datang dalam bentuk present tense ataupun fi'lul mudhari', ini menunjukkan bahawa Al-Quran ini, peringatan itu adalah peringatan yang sentiasa refreshing. Sentiasa akan memberikan hidayah kepada manusia. Yahtadun, yang hidayah yang berterusan. Kerana kita sendiri meminta hidayah yang berterusan. Ihdina. Tak cukupkah kita minta sekali saja? Tapi kita minta bukan sekadar sekali seumur hidup, bahkan 17 kali setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kerana hidayah itu perlu untuk kita dapatkan secara berterusan. Kerana dia mempunyai tingkatan-tingkatannya. Dia mempunyai peringkat-peringkatnya yang kita akan sebutkan nanti. Baik. Yang pertama kita tengok apa makna hidayah dalam Al-Quran.
Ya, ini ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan hidayah dalam Al-Quran. Ada makna hidayah ini menunjukkan kepada petunjuk yang memudahkan. Sebagaimana Allah kata, hudan lil muttaqin. Ini untuk menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana nak menjadi orang yang bertakwa? Zalikal kitab. Al-Quran itu sebagai kitab. Hudan lil muttaqin. La raiba fi hudan lil muttaqin. Yang mana merupakan petunjuk untuk memudahkan kita mencapai kejayaan. Wa ulaika humul muflihun. Yang ini dia juga merupakan salah satu jalan untuk mencapai sukses dan juga kebahagiaan. Muflihun, rasa bahagia. Sukses yang bahagia. Rasa tenang. Bukan kejayaan yang menipu, tapi kejayaan yang tenang. Sukses dan juga bahagia. Ini ulaika humul muflihun. Ini petunjuk yang memudahkan. Memudahkan jalan apa? Memudahkan jalan kita ihdinas siratal mustaqim. Memudahkan jalan kepada kita untuk kita berada teguh di atas ala siratim mustaqim. Berada di atas jalan yang lurus. Dan apabila kita teguh berada di atas jalan yang lurus, maka itulah jalan kepada sukses dan juga kebahagiaan. Hudan juga di dalam Al-Quran digunakan dari sudut satu bentuk kenikmatan untuk kita melaksanakan ibadah. Kerana la'allakum tattaqun, la'allakum tahtadun, la'allahum yahtadun. Yang ini untuk manusia ini merasa kenikmatan dalam ibadah itu apabila mereka mengenali, merasai bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk kepada mereka untuk melakukan ibadah. Dan hudan juga dalam Al-Quran dia membawa maksud kepada solusi bagi masalah. Ini antara makna hudan ataupun hidayah. Bahkan banyak lagi para ulama sebut ada bahkan ada buat kitab-kitab tafsir maudhu'i, tafsir secara tematik, yakni hudan sahaja. Perkataan hudan saja yang mempunyai pelbagai makna di dalam Al-Quran. Baik, dari sudut peringkat hudan ini ataupun hidayah ni disebutkan ada 3 peringkat sekurang-kurangnya. Ini peringkat yang pertama adalah al-irsyad. Inilah yang kita sebutkan sebagai petunjuk. Yang ini petunjuk dalam melakukan kebaikan. Ataupun petunjuk nak melorong kita kepada kebaikan. Irsyad. Rosyada. Ini irsyad ini maksudnya petunjuk untuk melorongkan kepada kita kebaikan. Adapun yang kedua, taufik, petunjuk untuk kita melaksanakan kebaikan tersebut. Saya ulang balik. Irsyad, petunjuk untuk melorongkan kepada kita jalan kebaikan. Yang ini kita untuk kita tahu jalan kebaikan dia yang mana. Taufik adalah hidayah, hidayatut taufik adalah hidayah yang mana untuk kita melaksanakan setelah kita berada di atas lorong yang betul untuk kita melaksanakan kebaikan tersebut. Dan yang paling tinggi adalah as-sabat, hidayatus sabat, iaitu hidayah setelah mana kita dilorongkan, setelah mana kita diberikan kemudahan, kenikmatan di dalam melakukan ketaatan, maka hidayah yang terakhir adalah untuk kita berterusan melakukan kebaikan dan juga ibadah dan juga ketaatan tersebut. Sebab itu dalam surah Al-Kahfi, pemuda Al-Kahfi dia menyatakan apa yang disebutkan wazidnahum huda. Allah Subhanahu Wa Taala kata dan kami tambahkan kepada mereka hidayah. Kenapa tambahkan? Kerana hidayah itu yang diberikan kepada pemuda Al-Kahfi itu adalah hidayah sabat. Yani mereka berada teguh dengan mereka tidak mahu mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun mereka ini dikepung, walaupun mereka ini dikejar oleh tentera-tentera raja yang pada waktu itu yang nak tangkap mereka, tapi Allah kata wazidnahum huda. Allah SWT memberikan sabat kepada mereka untuk tetap teguh berada pada jalan yang lurus dan hidayah. Baik. Jadi itu merupakan
tadabbur kita kepada ayat yang kedua, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebut am yaqulu naftara bal huwa al-haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min qablika la'allahum yahtadun. Jadi kalau tuan-tuan dan puan ada sebarang persoalan, boleh kemukakan soalan. Kalau tak, saya masuk sikit pada ayat yang keempat. Baik, saya tengok dulu kalau ada persoalan di sini. Tak ada. Ada persoalan? Assalamualaikum Ustaz. Persoalan ini kita Ustaz jawab. maksudnya yang Assalamualaikum. yang 3 tu irsyad, taufik dengan sabat tu jenis-jenis hidayah ke macam mana? Ke tahap? Peringkat tahap. Peringkat. Tahap. Yang maksud Peringkat mana? irsyad tadi petunjuk untuk melorong kepada kebaikan. Apa contoh-contoh dia Ustaz? Contohnya macam mana kita nak tahu kita nak tahu contoh sedekah itu baik. Puasa itu adalah baik untuk kita. Kalau Al-Quran tak menyebutkan, sebab itu Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan hudan linnas. Kerana hudan linnas bermakna selain daripada hudan lil muttaqin, iaitu sebagai taufik untuk melaksanakan, permulaannya itu adalah hudan linnas untuk menyebutkan ataupun melorongkan semua manusia mengetahui ataupun mengenal mana satu kebaikan. Jadi manusia tidak dapat mengenal kebaikan itu melainkan neraca itu diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak kenal bahawa ini adalah kebaikan untuk kita, untuk Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan ini adalah benda yang patut kita buat. Mudah cerita, bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan apa yang patut kita laksanakan. Ya, ini jalan dia. Kamu nak jadi orang yang sukses, ini jalan dia. Kamu nak jadi orang yang selamat di dunia dan akhirat, ini jalan dia. Kamu nak menjadi ahli syurga, ini jalan dia. Itu makna hudan irsyad. Ini melorongkan jalan macam mana kita nak sampai kepada kebahagiaan ataupun kita nak mencapai kejayaan. Tapi lorong saja kita dah nampak jalan itu tak cukup. Kita perlu beramal. Maka kita minta hudan at-taufiq. Yang kita minta Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada kita untuk kita beramal dengan kebaikan yang dilorongkan kepada kita. Kita beramal saja juga tidak cukup. Jadi kita memerlukan kepada hidayah yang lebih tinggi, iaitu hidayah itu sabat. Yang ini kita berada teguh di dalam kebaikan tersebut hinggalah kita balik berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ada soalan? Ada soalan ni? Ada 5 minit je. Baik. Kalau tak ada soalan, saya masuk sikit je sebagai teaser lah, orang kata teaser kepada ayat yang keempat. Sebab ayat yang keempat ni mungkin juga kita akan bincang agak sama juga dan agak panjang juga. Sebab saya akan bawakan ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat yang hampir sama dengan ayat-ayat yang disebutkan dalam surah yang keempat ni. Kalau tuan-tuan dan puan ada slide ni, dan kalau tengok di muka surat yang terakhir tu, di sini. Yang ni sebenarnya saya nak bawakan nanti. Kita akan tengok dalam Al-Quran banyak kali Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang allazi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam ni. Ada 1 2 3 4 5 6 7 kali. Dengan perbezaan cara Allah bawakan. Yang contoh yang ni allazi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam. Ini ada ayat-ayat dia. Yang ni allazi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Ini wa ma bainahuma. Yang ni ditambah wa ma bainahuma fi sittati ayyam, ada 2 dalam surah Al-Furqan dan juga surah As-Sajdah. Kemudian ada ayat khalaqanas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Ini sekali dalam surah Qaf. Bahkan kalau kita tengok dalam ayat-ayat yang sebutkan fi sittati ayyam ini, hanya sekali ya Allah Subhanahu Wa Taala gunakan secara single Allahul ladzi khalaqas sam. Yang lain inna rabbakumullah
huwallazi allazi wa laqad khalaqna. Yang ini dalam surah As-Sajdah, Allah Subhanahu Wa Taala mula Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Ini juga yang kita akan sebutkanlah tentang lafzul jalalah. Baik, ada soalan, jadi saya jawab soalan. Saya tak masuk pada ayat yang keempat. Bolehkah kaitkan ayat 152 surah Baqarah dengan kalimah kaum Allah melupakan mereka yang melupakannya? Baik, sekejap saya tengok surah Al-Baqarah ayat 152. Surah Al-Baqarah 152. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Kalimah kaum Allah melupakan mereka yang okey, saya faham soalan ni. Okey. Ya, betul. Maknanya Puan Nur Syuhada ni mengatakan bahawa ini apabila kita tak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, kita melupakan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala juga akan melupakan kita. Cara Allah melupakan kita ni bukan kadang-kadang kita tak diberikan nikmat. Kan kita ada istidraj, kan? Kita ada istidraj. Ini menunjukkan bahawa cara Allah melupakan kita ni maknanya Allah biarkan kita. Biarkan kita tenggelam dalam dunia. Kan itu makna istidraj. Walaupun nikmat-nikmat tu kita dapat, tapi kita semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Benar. Terima kasih Puan. Satu kaitan yang baik, iaitu apabila fazkuruni azkurkum. Allah kata ingat aku ingat kamu. Fazkuruni azkurkum. Terima kasih. Ada soalan di FB. Tengok sekejap soalan di FB. Assalamualaikum. Bagaimana cara atau kaedah agar kita tetap istiqamah berada pada hidayah sahabat? Tak lain dan tak bukan, untuk kita berada pada hidayah sahabat ini adalah kita melalui hidayah yang sebelumnya, iaitu hidayatul irsyad. Macam mana kita nak tahu Allah melorongkan kepada kita kebaikan? Kita kena tambah ilmu. Kena tambah ilmu. Baru kita tahu, ini kebaikan yang boleh kita buat. Ini kebaikan yang, ini perkara yang tak patut kita buat. Ini kena tambah ilmu supaya kita diberikan hidayatul irsyad. Jadi bila ada penambahan ilmu, maka kita perlukan kepada penambahan dari sudut amalan. Hidayatul taufik. Dan apabila kita adanya amalan, maka kita perlukan kepada istiqamah dengan amalan tersebut. Maknanya asalnya itu adalah kita perlu tambahkan ilmu. Ini join kelas-kelas yang Akademi Tadabbur Malaysia buat. Jadi kita join sama-sama. Jadi kita beramal, cara kita beramal antaranya kita beramal dengan apa yang disebutkan, yang peringatan. Mungkin juga kita boleh memberikan sumbangan. Jadi kita beramal, dan juga yang penting kita last sekali adalah istiqamah. Dan cara kita nak istiqamah antaranya adalah dengan doa. Bagaimana pemuda Ashabul Kahfi itu, mereka kata Rabbuna Rabbus Samawati wal Ard. Ini mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah kata wazidnahum huda. Allah Subhanahu Wa Taala tambahkan. Tapi berdoa saja tak cukup. Jadi dia perlu berdoa tadi seiringkan dengan ilmu yang kita tambah. Bila ilmu yang kita tambah seiringkan dengan amalan, dan insya-Allah seiring dengan amalan itu kita berusaha untuk berterusan. Dalam hadis Nabi SAW, inna ahabba amal indallah adwamuha wa in qilla, atau kama qala Nabi SAW. Ini satu amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah adwamuha, yang sentiasa berterusan walaupun dia adalah sikit. Jadi kita jangan ingat perlu banyak-banyak amal kan, tapi tak ada yang istiqamah. Tapi satu amal walaupun kecil tapi istiqamah. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan yang tetap istiqamah dalam kelas kita ini juga termasuk dalam istiqamah yang Allah Subhanahu Wa Taala redha, insya-Allah. Baik, ada soalan? Tak ada. Jadi baik, apa saya rasa dah sebutkan. InsyaAllah pada minggu depan kita akan sambung pada ayat yang keempat. Bismillah. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah kurang tu pada sisi
saya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita taufik ataupun hidayatus sabat kan. Sama-sama insya-Allah